Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah pagi ni kita nak sambung daripada bab yang kelima, muka surat 804, betul? Ya? 845. Muka surat 845. Oh, beza muka surat saya. Muka surat 804 kalau kitab saya. Bab yang kelima, riwayat 1788 berkenaan tentang apakah hukum memakan daging kuda. Babu ma jaa fi akli luhumil khail. Betul daripada situ. Okey. Riwayat 1788. Wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah wa Nasr bin Ali qala hadatsana Sufyan an Amr bin Dinar an Jabir, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, at'amana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghidangkan, memberi makan kepada kami luhumul khaili, daging kuda. Wa nahana, dan Nabi telah melarang kami an luhumil humuri, daripada memakan daging keldai. Maka apakah hukum makan daging kuda? Boleh lihat kepada Arafah pada baris yang pertama. Di sisi Imam Abu Hanifah, makan daging kuda adalah makruh. Al-khailu indana makruh. Di sisi Imam Abu Hanifah, makan daging kuda adalah makruh. Kenapa Imam Abu Hanifah mengatakan makruh? Kerana ada beberapa sebab, antaranya pada baris bawah tu, liqaunihi alatal jihad, kerana ianya adalah peralatan jihad. Maka kata Imam Abu Hanifah, kalaulah kuda dimakan dagingnya, maka akan berkuranglah peralatan jihad. Maka sebab itu mereka kata makruh. Kemudian boleh lihat kepada Sahra pada baris yang pertama. Maka kata Imam Abu Hanifah, walahmul khayli makruhun tahriman fi riwayah an Abi Hanifah. Imam Abu Hanifah kata makruh tahrimi makan daging kuda. Ada juga riwayat daripada Imam Abu Hanifah yang mengatakan makruh tanzihi. Kenapa Imam Abu Hanifah katakan makruh? Tadi kita dah belajar, kerana ianya adalah mengurangkan peralatan jihad. Antara sebab yang lain pada baris yang kedua, kerana riwayat yang ada di dalam Sunan Abu Daud bahawa Nabi SAW telah melarang an luhumil khayli, daripada makan daging kuda, wal bighali wal hamir. Nabi SAW larang daripada makan daging kuda. Dan ini ada beberapa sebab yang lain. Maka sebab itu kata Imam Abu Hanifah, makan daging kuda adalah makruh. Namun Imam Tirmizi membawakan dalil-dalil yang mana menyebut keharusan untuk makan daging kuda. Antaranya adalah riwayat Jabir yang kita baca tadi. Kata Imam Tirmizi, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Asma binti Abu Bakar. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan beginilah yang telah diriwayatkan oleh lebih daripada seorang, daripada Amr bin Dinar, daripada Jabir, dan telah meriwayatkan Hammad bin Zaid daripada Amr bin Dinar, daripada Muhammad bin Ali daripada Jabir radhiyallahu anhu, dan riwayat Ibn Uyainah adalah lebih sahih. Wa sami'tu, kata Imam Tirmizi, dan aku telah mendengar Muhammad bin Ismail al-Bukhari berkata, Sufyan bin Uyainah adalah seorang yang lebih ahfaz, lebih kuat hafazannya daripada perawi yang bernama Muhammad bin Zaid. Bab yang keenam, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang daging keldai. Adakah boleh makan? Al-humurul ahliyah, daging keldai. Begitu juga al-humurul unsiyah, adalah daging keldai. Al-humurul wahsyiyah barulah dipanggil binatang kuda zebra. Maka al-ahliyah dan al-unsiyah menggambarkan kepada keldai. Al-wahsyiyah menggambarkan kepada zebra. Al-humurul wahsyiyah. Maka adakah boleh makan keldai? Riwayat 1789.
Jawapannya tidak boleh. Wa bi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi an Yahya bin Sa'id al-Ansari an Malik bin Anas an Az-Zuhri tahwil. Wa bi ilahi qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Abdullah wal Hasan ibn Muhammad ibn Ali an abihima an Ali, daripada Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada pernikahan secara mut'ah dengan wanita. Apakah pernikahan mut'ah? Kita dah belajar, iaitu perkahwinan yang telah ditentukan waktu. Dalam akad perkahwinan pada waktu tu dah disebut nak berkahwin hanya untuk tempoh 1 bulan ataupun 3 bulan. Maka pernikahan secara mut'ah telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu peperangan Khaybar. Yang kedua, wa'an luhumil umuril ahliyah, sewaktu peperangan Khaybar Nabi telah melarang daripada makan daging keldai. Wabi ilaihi qala hadatsana Sa'id bin Abdul Rahman al-Makhzumi qala hadatsana Sufyan an Az-Zuhri an Abdullah wal Hasan ibn Muhammad ibn Ali qala Az-Zuhri wa kana ardahuma, dan di antara mereka berdua yang paling thiqah adalah Hasan bin Muhammad. Waqala, dan telah berkata selain daripada Sa'id bin Abdul Rahman daripada Ibnu Uyainah, wa kana ardahuma, dan yang paling thiqah di antara mereka berdua adalah Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad. Riwayat 1790. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Husain bin Ali an Zaidah an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan pada hari peperangan Khaybar kulladzi nabin, setiap binatang yang bertaring, minas sibai, daripada binatang buas. Maka dalam riwayat sebelum ni Nabi melarang sewaktu peperangan Khaybar pernikahan secara mut'ah. Yang kedua, Nabi melarang daripada makan daging keldai. Yang ketiga, pada riwayat ini Nabi larang memakan binatang buas yang bertaring. Dan yang keempat, al-mujassamah, Nabi melarang daripada sesuatu binatang itu dijadikan sasaran untuk menembak, untuk memanah. Binatang hidup Nabi larang daripada dijadikan sebagai sasaran. Wal himar al-unsi, dan wal himar al-insi, dan Nabi larang daripada makan daging keldai. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib, Jabir, Bara' bin Azib, Abdullah bin Abi Aufa, Anas bin Malik, Ibad bin Sariyah, Abu Tha'labah, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id radhiyallahu taala anhum. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan telah meriwayatkan Abdul Aziz bin Muhammad dan lebih daripada seorang daripada Muhammad bin Ammar akan hadis ini. Wa innama zakaru, dan mereka menyebut dan wa innama zakaru harfan wahida, namun dalam periwayatan mereka hanya disebutkan satu perkara, iaitu Nabi melarang daripada memakan setiap binatang bertaring, minas siba', daripada binatang buas. Bab yang ketujuh berkenaan tentang adakah boleh memakan daripada bekas orang-orang yang tidak Islam. Adakah boleh memakan daripada bekas orang yang bukan Islam? Jawapannya boleh, kalaulah dah dibersihkan, disucikan, dan pada waktu itu kalaulah adanya khinzir dan lain-lain, disamak dan sebagainya. Maka riwayat 1791, wa bi ilaihi qala hadatsana Zaid bin Akhzam At-Tai qala hadatsana Salm bin Kutaibah qala hadatsana Syu'bah an Ayyub an Abi Qilabah an Abi Tha'labah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam an quduril majus, berkenaan tentang periuk belanga milik orang Majusi, adakah boleh kami gunakan? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anquha, cucilah periuk tersebut, bekas tersebut, ghuslan, dengan cara membasuhnya, watbahu, dan masaklah fiha, pada periuk tersebut. Dan Nabi telah melarang an kulli sab'in, daripada memakan setiap binatang buas, zinabin, yang memburu menggunakan taringnya. Hadis ini adalah hadis yang masyhur daripada periwayatan Abu Tha'labah dan telah diriwayatkan daripada beliau daripada sanad yang berbeza. Dan Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu namanya adalah Jusum. Ada yang mengatakan namanya adalah Jurhum, dan ada pula yang mengatakan namanya adalah Nashib. Maka ada 3 pandangan berkenaan tentang nama asal sahabat Nabi Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu
radhiyallahu anhu. Wa qad dzukira, dan sungguh disebutkan hadis ini daripada Abu Kilabah, daripada Abu Asma Ar-Rahabi, daripada Abu Tha'labah radhiyallahu anhu. Riwayat 1792. Wa bi ilahi qala hadatsana Ali bin Isa bin Yazid Al-Baghdadi qala hadatsana Ubaidullah bin Muhammad Al-Qurashi qala hadatsana Hammad bin Salamah an Ayyub wa Qatadah an Abi Qilabah an Abi Asma Ar-Rahabi an Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Sesungguhnya beliau telah berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna bi ardi ahlil kitab, sesungguhnya kami berada di negeri yang dihuni oleh ahlul kitab, fanatbah, maka adakah boleh kami memasak, fi kudurihim, menggunakan periuk dan bekas masak mereka, wa nashrab, dan adakah boleh kami meminum dalam bekas minuman mereka. Maka Nabi SAW pun bersabda, illam tajidu ghairaha, kalaulah kamu tidak mendapati bekas yang lain selainnya, farhaduha, maka basuhlah ia bil ma' dengan air. Lihat kepada qawata, farhaduha ay irsiluha, basuhlah terlebih dahulu. Maka daripada hadis ini kita belajar, kalaulah tak ada pilihan yang lain, kalau ada pilihan yang lain, maka guna pilihan yang lain. Kalaulah tak ada pilihan yang lain, maka basuhlah bekas-bekas yang dimiliki oleh orang yang bukan Islam, bersihkan, dan barulah boleh digunakan. Kemudian apa beliau berkata lagi, iaitu Abu Tha'labah, wahai utusan Allah, inna bi ardi saidin, kami tinggal di tempat yang mana kami banyak memburu. Fa kaifa nasna, maka apakah yang patut kami buat? Maka Nabi SAW bersabda, mengajar kepada Abu Tha'labah, idza arsalta, apabila kamu melepaskan kalbakal mukallab, anjing kamu yang terpelajar. Al-mukallab ay al-muallam. Lihat kepada Sahara, apakah maksud al-mukallab ay al-muallam. Baris yang pertama Sahara. Berkata Imam Tibi, nak melihat kepada anjing tersebut ataupun binatang memburu yang pada waktu itu terpelajar ada 3. Yujadu fiha thalatha syara'id. Maka apakah yang 3 tadi? Apabila dilepaskan maka dia pergi. Apabila ditahan maka dia tidak akan pergi. Wa idza akhadha as-sayda amsaka wa lam ya'kul, dan apabila dia berjaya menangkap binatang buruan maka dia takkan makan apa-apa daripada binatang buruan tersebut, sebab dia tahu dia sedang memburu untuk tuan dia. Maka bila cukup 3 syarat, maka pada waktu itu binatang tersebut dikira sebagai al-muallam, binatang memburu yang pada waktu itu terpelajar. Dan Al-Quran sebut antara binatang yang boleh digunakan untuk memburu adalah anjing. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin, adalah anjing, dan juga antaranya adalah burung seperti burung helang dan lain-lain. Maka sabda Nabi, apabila kamu melepaskan anjing kamu yang terpelajar, wa zakarta asmallah, dan kamu menyebut nama Allah ketika mana melepaskannya, faqatala, maka anjing tersebut membunuh binatang yang diburu, fakul, maka makanlah. Wa in kana ghaira mukallab, dan kalaulah ianya adalah anjing yang tidak terpelajar, fadhukiya, namun sempat untuk disembelih binatang yang diburu, walaupun dia bukan anjing terpelajar tapi dia sekadar lukakan, dan bila kita sampai kita sempat sembelih, fakul, maka juga boleh makan. Wa idza ramaita, dan apabila kamu memanah, ataupun zaman kita menggunakan peluru yang pada waktu itu ada ketejaman pada peluru, dan apabila kamu memanah dengan panah kamu dan kamu menyebut nama Allah ketika mana melepaskan anak panah, faqatala, maka panah tersebut telah membunuh binatang yang diburu, fakul, maka boleh juga untuk dimakan. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-8, babu majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tikus yang mati di dalam di dalam mentega. As-saman selalunya diterjemahkan dengan minyak dan juga dengan dengan lemak, dengan minyak dan lemak. Cumanya kita dah belajar dalam fiqh, yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang jamid. Jamid maksudnya yang keras. Kerana kalaulah sesuatu yang cair, maka kalaulah jatuh najis ke dalam dia, maka keseluruhannya akan jadi najis. Kecualilah air, apabila air pada waktu itu lebih daripada 2 qullah,
Maka yang dimaksudkan dengan saman di sini adalah saman yang jamid, iaitu lemak yang jamid yang pada waktu itu keras, ataupun mentega ataupun minyak yang keras. Kalaulah ianya cair, maka jatuh dia najis, maka ianya akan menjadi najis keseluruhan dia. Itu hukum ma'i selain air. Ma'i maksudnya cecair. Mana-mana cecair, kalaulah jatuh padanya najis, keseluruhannya akan jadi najis, tidak dikira dua kullah ataupun tidak, sebab dia bukan air. Maka sebab itu yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang jamid, sesuatu yang keras. Riwayat 1793. Wa bi ilaihi qala hadatsana Sa'id bin Abdul Rahman wa Abu Ammar qala hadatsana Sufyan an Az-Zuhri an Ubaidillah an Ibn Abbas an Maimunah, daripada Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha, sesungguhnya seekor tikus waqa'at telah terjatuh fi samnin, di dalam lemak yang keras ataupun di dalam mentega. Famatat, dan dia mati. Maka telah ditanya berkenaan tentang perkara itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi bersabda, alquha, buanglah ia, wa ma haulaha, dan dan mentega ataupun lemak yang berada di sekelilingnya, fakuluhu, dan bakinya boleh makan. Dan ini hanya terjadi kalaulah ianya keras dan bukannya dalam bentuk cairan. Jelas ke jelas? Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini daripada Zuhri, daripada Ubaidullah, daripada Abdullah bin Abbas, bahawa Nabi SAW pernah ditanya, walam yadhkuru, namun dalam sanad yang kedua ini mereka tidak menyebut padanya perkataan daripada Maimunah. Dan hadis Abdullah bin Abbas daripada Maimunah adalah lebih sahih. Warawa Ma'mar, dan telah meriwayatkan Ma'mar daripada Zuhri, daripada Sa'id bin Musayyab, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW, riwayat yang lebih kurang sama. Wa hadza hadithun, dan hadis ini tidaklah mahfuz, tidaklah terpelihara sanadnya. Kata Imam Tirmizi, aku telah mendengar Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berkata, hadis Ma'mar daripada Zuhri, daripada Sa'id bin Musayyab, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW, tanpa ada di tengah-tengahnya Ummul Mukminin Maimunah, fi hadza khata', adalah hadis yang salah, sanad yang salah. Wassahih, dan sanad yang betul adalah periwayatan Zuhri daripada Ubaidullah, daripada Abdullah bin Abbas, dan mesti kena ada daripada Maimunah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Bab yang ke-9 berkenaan tentang larangan memakan dan minum menggunakan tangan kiri. Nabi tak suka orang yang makan dan minum menggunakan tangan kiri. Riwayat 1794. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ishaq bin Mansur qala hadatsana Abdullah bin Numair qala hadatsana Ubaidullah bin Umar an Ibn Syihab an Abi Bakr bin Ubaidillah bin Abdullah bin Umar an Abdullah bin Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya baginda Nabi SAW bersabda, la yakul, janganlah makan, ahadukum, salah seorang daripada kamu, bishimalihi, dengan menggunakan tangan kiri, wala yashrab, dan janganlah minum, bishimalihi, dengan menggunakan tangan kiri, fa inna syaitan, kerana sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Maka Nabi tak suka makan dan minum dengan tangan kiri. Dan kita pun berhati-hati. Kadang-kala kita ambil ringan. Hanya kerana tangan kanan kotor, maka kita pilih untuk minum tangan kiri. Cawan kita pegang tangan kiri. Hanya kerana makan menggunakan sudu dan garpu, yang mana boleh, tak ada masalah. Tapi pada waktu itu bila kita dah potong dengan pisau dengan tangan kanan, kita pun suap ke dalam mulut kita menggunakan tangan kiri. Maka itu adalah perbuatan syaitan dan Nabi tidak suka. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jabir, Umar bin Abu Salamah, Salamah bin Aqwa, Anas bin Malik, Hafsah radhiyallahu anhum. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan beginilah yang telah diriwayatkan oleh Malik ibn Uyainah daripada Zuhri, daripada Abu Bakar bin Ubaidillah, daripada Abdullah bin Umar, dan telah meriwayatkan Ma'mar dan Uqail daripada Zuhri, daripada Salim, daripada Abdullah bin Umar, dan periwayatan Malik dan Sufyan bin Uyainah adalah lebih sahih. Kemudian bila dah selesai makan, sunnah untuk menjilat jari. Maka pada bab yang ke-10 dibawakan tajuk Babu Maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang la'qil asabik, menjilat jari. Maka Nabi SAW makan hanya dengan menggunakan 3 jari. Maka itulah 3 jari yang Nabi SAW jilat. Tetapi kita makan menggunakan 5 jari.
maka digalakkan untuk menjilat kelima-lima jari. Riwayat 1795. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib qala hadatsana Abdul Aziz bin Al-Mukhtar an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang daripada kamu makan, falyal'aq, maka hendaklah dia menjilat jarinya selepas selesai makan. Maka lihat kepada sahara pada baris yang keempat, kata Imam Nawawi, min sunanil akli, di antara sunnah bila makan adalah pada waktu itu menjilat jari. Kenapa kena menjilat jari? Muhafazatan, kerana nak menjaga akan keberkatan makanan, wa tanzifan, dan pada waktu itu nak menjaga kebersihan. Sebab kita tak tahu pada butiran mana yang pada waktu itu adanya keberkatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kali nak makan. Wal aklu, dan Nabi akan makan bi thalathi asabi, dengan 3 jari. Nabi makan pada waktu itu menggunakan 3 jari. Lalu kalaulah kita boleh makan dengan 3 jari tak ada masalah. Tapi kalaulah tak mampu nak makan nasi dengan 3 jari, maka tidak masalah untuk menggunakan kelima-lima jari. Maka kenapa kena jilat jari? Nabi terangkan, fa innahu la yadri, kerana seseorang itu tidak tahu, fi ayyatihinnal barakah, pada sisa makanan yang mana terdapat berkat. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jabir, Ka'ab bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sanad ini, daripada periwayatan Suhail rahimahullahu taala. Bab yang ke-11, mengutip sisa makanan yang jatuh. Al-luqmah, cebisan makanan. Maka bila ada cebisan makanan yang jatuh, sunnah untuk dikutip berdasarkan hadis ini. Yang mana ini insya-Allah kita akan sambung nanti. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi insya-Allah pada pertemuan berikutnya insya-Allah.